Penggunaan data atribut hasil wawancara yang pertama adalah tahan cabaran, di mana kedua-dua orang guru mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam situasi yang mencabar. Guru sejarah mengambil satu pendekatan yang boleh memastikan pelajar, terutamanya pelajar aras rendah, lulus dalam mata pelajaran sejarah apabila kerajaan mewajibkan sejarah sebagai subjek lulus. Manakala guru sains menyahut cabaran walaupun itu sesuatu yang sukar untuk beliau, apabila beliau perlu mengajar mata pelajaran sains dalam bahasa Inggeris. Seterusnya adalah atribut penyayang, di mana guru sejarah menerapkan sikap mengambil berat tentang kesejahteraan pelajarnya dengan bertanya khabar dan sebab kenapa tidak hadir ke sekolah. Seterusnya, guru sains mengamalkan sikap adil seperti tidak membeza-bezakan pelajarnya dengan membina hubungan bersama pelajar agar bilik darjah menjadi ceria dan efektif. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya akan membentangkan perbezaan tata atribut antara guru umum sejarah dan guru bidang sains. Guru sejarah iaitu Cikgu Jalani. Seperti apa yang dikatakan oleh beliau, guru mestilah bersifat sabar semasa mendidik pelajar. Hal ini penting agar pelajar dapat mengikuti proses pengajaran dengan baik, terutamanya bagi pelajar aras yang rendah. Yang seterusnya, guru perlu mempunyai kemahiran interpersonal, iaitu kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan baik serta mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Komunikasi yang berkesan dapat menjalin dan memperbagi hubungan bersifat responsif dan mewujudkan keseronokan dalam kelas. Di samping itu, Cikgu Jalani juga berpendapat bahawa guru mesti berkemahiran tinggi dengan membuat persediaan dan melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran seperti kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, kemahiran penyampaian pengajaran, kemahiran penggunaan teknologi dan sebagainya. Manakala bagi guru sains yang kami wawancara, iaitu Cikgu Nodila. Beliau merupakan seorang yang bercita-cita tinggi. Cikgu Nodila berminat untuk menjadi guru sejak darjah 1 disebabkan beliau rasa profesi ini amat mulia. Selain itu adalah berkomitmen tinggi. Pada pendapat Cikgu Nodila, guru mestilah mempunyai sifat profesional yang mana meliputi semua aspek dan mengetahui komitmen kita kerja sebagai guru dan melaksanakan tugas-tugas luar selain daripada mengajar. Seterusnya, seorang guru mesti rajin dengan merancang kaedah mengajar dan menyiapkan IPH sebelum pengajaran bermula. Guru perlu mengetahui perkara yang hendak diajar dan menyediakan bahan pengajaran dan latihan yang bersesuaian dengan tajuk yang diajar. Antara persamaan guru bidang berdasarkan model IGP mengikut bidang adalah luas dan berfikiran terbuka. Guru bidang menggalakkan ciri kepribadian guru untuk sentiasa bersikap positif dengan pelajar dan tidak mendiskriminasikan pelajar. Guru sejarah juga menyatakan seorang guru perlu menerima pelajar seadanya dengan tidak meletakkan jurang antara pelajar dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, rajin dan tabah, di mana guru bidang menyatakan guru berusaha mengatasi cabaran dengan bersungguh-sungguh menjalankan perkara tersebut. Selain itu, guru sejarah juga menggalakkan kita sebagai insan guru profesional untuk sentiasa berani menghadapi cabaran. Baiklah, di sini saya akan mengupas perbezaan atribut guru berdasarkan model IGP guru bidang iaitu sains. Dari segi teknik pengajaran online, guru sains mempunyai kepribadian yang kreatif dan inovatif kerana beliau suka meneroka dan menggunakan teknologi yang baharu untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Beliau percaya bahawa penggunaan teknologi ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Bagi guru sejarah pula, beliau mempunyai kepribadian yang menghargai sumbangan sains dan teknologi kerana beliau mewajibkan pengetahuan dalam kemahiran teknologi sesuai dengan perubahan arus modernisasi kini. Antara persamaan ciri atribut guru berdasarkan ciri IGP UPSI. Yang pertama, penyayang. Guru sentiasa bersikap adil terhadap pelajar dengan tidak melabel pelajar agar tidak mempunyai jurang dan tidak mendiskriminasi pelajar. Guru mengamalkan sikap hormat menghormati terhadap pelajar supaya pelajar juga dapat hormat kepada guru dan pelajar akan berasa dekat dengan guru. Persamaan yang kedua, kreatif dan inovatif. Guru bersifat ingin tahu tentang ilmu. Cikgu Jalani
Sentiasa mencari ilmu cara mengajar untuk guru letak dalam dada dan bercerita kepada pelajar. Cikgu Nodila pula mempunyai keinginan kuat untuk terus belajar kerana terdapat kemungkinan akan mengajar subjek bukan bidang apabila mengajar di sekolah. Guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran kandungan pedagogi berteknologi yang membolehkan guru menarik minat pelajar dalam pembelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syairah. Saya akan menyambung tentang perbezaan atribut guru berdasarkan ciri IGP UPSI. Setelah analisis dilakukan, saya dapat nyatakan bahawa Cikgu Jalani iaitu guru sejarah merupakan seorang yang kolaboratif, manakala Cikgu Nodila iaitu guru sains merupakan seorang yang adaptif. Kenapa? Baiklah, yang pertama, Cikgu Jalani merupakan seorang yang berfikiran terbuka dan kolaboratif. Ini kita boleh lihat apabila beliau menghadapi cabaran setelah kerajaan mengumumkan bahawa subjek sejarah merupakan subjek yang wajib lulus. Beliau telah bekerjasama dengan rakan-rakan guru yang lain mengadakan kelas tambahan untuk pelajar bagi membantu pelajar untuk lulus subjek sejarah. Yang kedua, beliau juga seorang yang reflektif dan analitik dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang kita tahu, subjek sejarah merupakan subjek yang memerlukan kita banyak membaca. Jadi, inisiatif beliau telah menggunakan teknik bercerita dalam pengajaran dan juga menyelitkan sedikit lawak dalam pengajaran agar pelajar tidak mudah berasa bosan dan fokus dengan apa yang disampaikan. Manakala untuk Cikgu Nodila pula, beliau seorang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik apabila menerima cabaran. Contohnya, apabila kerajaan mengumumkan bahawa subjek sains perlu diajar dalam bahasa Inggeris, beliau tidak panik. Walaupun beliau bukanlah officer English, tapi beliau belajar dengan cara selalu membaca buku sains dalam bahasa Inggeris untuk memastikan beliau faham sebelum masuk mengajar. Yang kedua, beliau juga seorang yang bijak menguruskan situasi pengajaran dan selalu sesuaikan pengajaran dengan teknologi terkini. Contohnya, beliau menggunakan pelbagai platform dalam pengajaran seperti Quizzes, WordWall, PlusPoint dan sebagainya. Platform-platform ini adalah bertujuan untuk menarik minat para pelajar untuk fokus dengan apa yang beliau sampaikan. DLP kena ngajar sains dalam bahasa Inggeris. Tapi walaupun saya rasa tu sukar, terpaksa ambil itu sebagai cabaran. Belajarlah. Maksudnya sebelum mengajar terpaksa dulu study lah. Kita sebagai guru ni mesti berani, itu ya. Okey, mesti berani menghadapi cabaran. Kalau kita nak jadi cikgu, tapi kita takut hadapi cabaran, tak payah jadi cikgu lah. Okey, kita mesti hadapi cabaran. Cabaran bagaimana? Banyak. Bila sampai di sekolah nanti, awak akan bagi jawatan kepada awak. Kadang-kadang dia bagi jawatan SU, co-curriculum. Kadang-kadang dia bagi jawatan SU disiplin. Kadang-kadang dia bagi jawatan sebagai ketua kota. Ambil, terima. Itu merupakan cabaran. Jangan, saya tak boleh. Saya tak reti, saya tak pandai. Saya tak boleh. Suami saya marah dan sebagainya. Itu bukan alasan. Okey, awak mesti berani menghadapi cabaran. Itu cabaran dari segi tugas. Untuk online ni dah memang kena guna platform-platform online yang ada sekarang lah. Contohnya kena guna quizzes, betul tak? Kena guna WordWall, ada lagi ClassPoint, semua tu kena mahir. Itu antara platform-platform yang saya gunalah. Yang mana bila kita guna platform seperti ni sebenarnya menarik perhatian pelajar. Kemahiran teknologi ni penting. Okey. Kita kena belajar berlakon lah. Kemahiran teknologi buat apa? Menggunakan laman web ke, menggunakan YouTube ke, menggunakan apa lagi? Telegram ke, WhatsApp ke, banyak benda-benda dan mesti mempunyai kemahiran teknologi. Mahu tidak mahu, awak mesti hadapi benda ni. Okay? Tidak ada chop and talk. Tidak ada main. Ada. Paling penting kat sini adalah komitmen bekerja lah. Cara kita bekerja, komitmen kita kepada kerja kita. Kita sebagai guru, apa komitmen kita
terhadap kerja kita sebagai guru. Yang itu pentinglah. Lepas tu guru ni macam-macam kalau sekarang ni bukan sahaja mengajar, banyak sangat tugas-tugas luar, banyaklah tugas, contohnya tugas pengkeranian lah, luar tu bukan luar daripada sekolah, tugas di sekolah tapi bukan sekadar mengajar. Jadi memang komitmen kita memang kena bagi 100% komitmen lah terhadap kerja-kerja tu. Kerja tu sebenarnya lebih banyak. Jadi ada orang yang tak mampu, dia jadikan benda tu sebagai macam stres ke apa tu. Yang tu tak boleh ada lah dalam diri seorang guru yang profesional ni sepatutnya. Profesional juga mesti ada kemahiran berkomunikasi. Lepas tu masa PDP juga kita mesti berkomunikasi dengan baik. Dan guru memang kena ada sifat kepimpinan. Kepimpinan kena ada lah. Nak jadi pemimpin. Nak jadi pemimpin kepada pelajar. Jadi kita ni kena sentiasa fleksibel. Apabila kita mengajar, tak kira lah kita nak marah sekalipun, kita kena sabarlah. Okay? Sebab menjadi seorang pendidik ni antaranya mesti ada unsur-unsur kesabaran. Kesabaran yang tinggi. Tugasan wawancara insan guru profesional ini telah membuka mata saya untuk mengetahui sendiri bagaimana pekerjaan seorang guru dari sudut pandangan insan-insan guru profesional. Namun, untuk melaksanakan wawancara secara atas talian ini bukan sesuatu yang mudah kerana terdapat kekangan yang perlu dihadapi. Antaranya ialah masa, kerana masing-masing mempunyai pelbagai komitmen memandangkan sekarang ini semua ahli berada di rumah. Seterusnya, apa yang dapat dipelajari daripada wawancara ialah Cikgu Nordila iaitu guru bidang sains mengatakan bahawa guru perlu menjadi seorang pendidik yang sentiasa berbakti dan menerima cabaran. Seterusnya daripada Cikgu Jalani iaitu guru bidang sejarah di mana beliau mengatakan bahawa cintailah profesion keguruan seperti kita mencintai diri kita sendiri. Daripada kedua-dua guru insan guru profesional ini, saya dapat belajar sedikit sebanyak tentang ciri-ciri atribut yang perlu ada pada seorang insan guru profesional iaitu penyayang dan adaptif. Di akhir wawancara, kedua-dua guru memberi pesanan dan kata-kata semangat kepada kami. Refleksi saya selepas wawancara ini dijalankan adalah sebagai seorang guru atau pembimbing, kita mesti mempunyai sasar yang baik dan juga mengamalkan etika keguruan yang standard. Selain daripada mengajar, guru juga merupakan contoh teladan kepada pelajar dengan menonjolkan nilai-nilai murni yang dapat diterapkan dalam jiwa pelajar. Oleh itu, kita mestilah sentiasa menjaga pertuturan dan tingkah laku kita. Assalamualaikum, nama saya Roslina binti Rosli. Berdasarkan wawancara yang telah kami jalani, apa yang dapat saya perolehi adalah melalui perancangan yang profesional. Melalui wawancara ini, saya dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghubungi guru dan juga mengatur temu bual ini supaya berjalan dengan lebih lancar. Biarpun terdapat cabaran yang telah kami tempuhi, namun kami dapat atasinya dengan baik. Selain itu, saya juga dapat mengetahui bagaimana cara insan guru profesional bekerja dan juga tanggungjawab seorang guru. Contohnya seperti kita perlulah menanam jiwa seorang guru dalam diri. Selain itu, seorang guru perlulah menjadi seorang pendidik yang berbakti agar dapat mendidik pelajar sehingga berjaya. Sekian daripada saya, terima kasih. Refleksi yang saya dapat melalui wawancara insan guru profesional yang telah dilaksanakan ini, profesion keguruan mempunyai tanggungjawab yang besar dan bukan sekadar mengajar di dalam kelas. Maka dengan itu, sebagai seorang guru perantis adalah amat penting untuk melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran. Berkat kesabaran dan kekuatan daripada kedua-dua guru tersebut dalam menghadapi cabaran telah memberikan saya semangat untuk mempersiapkan diri sebelum melangkah ke alam pekerjaan kelak. Tugasan wawancara insan guru profesional ini telah memberi saya inspirasi untuk berani menerima cabaran menjadi seorang insan guru profesional. Namun, apabila menjalankan wawancara ini secara atas talian, terdapat beberapa rintangan yang dihadapi. Antaranya ialah masalah teknikal.
Kerana ahli yang bertanggungjawab untuk merakam wawancara tersebut harus memastikan audio mikrofon berfungsi dengan baik dan mempunyai capaian internet yang stabil agar rakaman berjalan dengan lancar. Seterusnya, perkara yang dapat saya pelajari daripada guru sejarah iaitu Cikgu Jalani ialah kita harus berasa diri sendiri sebagai insan yang dipilih untuk mendidik. Daripada guru sains Cikgu Nodila pula, kita haruslah mengeluarkan idea-idea kreatif untuk membantu pelajar dan sekolah. Dengan ini, saya dapat simpulkan, seseorang insan guru profesional perlu mempunyai ciri-ciri atribut yang penyayang, kreatif dan inovatif. Pada akhir wawancara, kedua-dua guru memberi nasihat kepada ahli kumpulan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syairah. Apa yang saya dapat daripada tembuat ini ialah pengalaman. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi diri saya kerana ia dapat membantu bagi diri saya pada masa akan datang. Melalui pengalaman ini juga saya dapat mengetahui bagaimana cara untuk menembual seorang guru dan bagaimana untuk memastikan keseluruhan tembual itu berjalan dengan lancar sehingga ke akhirnya. Antara cabaran yang kami hadapi semasa mengadakan tembual ialah yang pertama, masalah internet. Yang kedua, masalah dalam menentukan masa yang sesuai untuk mengadakan tembual tersebut. Namun, kedua-dua masalah itu berjaya kami hadapi dan tembual juga telah berjaya kami jalankan. Sekian daripada saya. Terima kasih.